السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة والتابعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sambung lagi pengajian kita di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita baca di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi berita sebelum ni, pada hadis yang keempat, kita nak masuk pada malam yang berbahagia ini pada hadis yang kelima, muka surat 10. Kata tuan kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa ulumikum wa ulum masyayikhina fid darain amin. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Hadis yang kelima diriwayatkan daripada Ummul Mukminin, ibunda kepada orang-orang yang beriman, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha, sesiapa yang mencipta, sesiapa yang membaharukan dalam urusan kami ini, fi amrina hadha, di dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan daripadanya, bukan daripada urusan kami, fahuwa raddun, maka ianya ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam suatu riwayat lain bagi Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna, sesiapa yang melakukan satu amalan yang bukan di atas urusan kami, maka ianya ditolak, fahuwa raddun. Hadis yang kelima ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummul Mukminin,
ibunda kepada sekalian orang beriman, Ummi Abdillah, kunyahnya ataupun gelarannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Jadi Sayyidatuna Aisyah ialah puteri kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana dia ada mempunyai beberapa orang adik-beradik, dia bukan sulung. Bahkan Asma binti Abu Bakar itu lebih kakak daripada dia. Dan ada lagi beberapa orang adik-beradik, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, dan ada lagi adiknya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidatuna Aisyah mendapat kemuliaan menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peninggalan Sayyidatuna Khadijah. Pada usianya masih dini ataupun pada usianya masih muda, iaitu sekira-kira 6 tahun, baginda beliau telah dilamar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakad nikahnya pada di Makkah Al-Mukarramah. Pun begitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menempati ataupun tidak duduk bersama dengan Sayyidatina Aisyah sebagai suami isteri ini, melainkan selepas kenduri kendaranya di Madinah Al-Munawwarah. Itu selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kira-kira Sayyidatina Aisyah berusia 9 tahun. Jadi pada zaman kita sekarang ni ada ramai juga, bukan ramai, adalah orang yang mempertikaikan tentang usia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada yang mempertikaikan sampai mempertikaikan riwayat yang sahih yang disebut dalam kitab-kitab sirah dan juga dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah dengan beza usia yang sangat jauh. Itu beza saja tak ada masalah. Katanya Sayyidatina Aisyah itu berusia 9 tahun. Jadi pertama sekali isu ini isu ilmu hadis. Isu ini ilmu sirah, ilmu sejarah. Maka kita terpaksa mengkaji mengikut dua kajian ini sahaja. Kita kaji mengikut riwayat. Sekarang riwayatnya ada sahih. Riwayatnya jelas daripada Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam menceritakan daripada Sayyidatina Aisyah. Siapa Urwah? Urwah ini ialah anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ialah menantu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Az-Zubair ibn al-Awwam itu ialah menantu suami kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Suami kepada Asma. Jadi dengan kata lain, Urwah ini anak saudara. Anak saudara, dan sanadnya kembali kepada Urwah. Kemudian Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ini cucu saudara kepada Sayyidatina Aisyah. Hisham bin Urwah bin Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sanad itu, penceritaan itu daripada keluarga. Tinggal lagi orang mempersoalkan itu dan ini dengan kepala otak, dengan pemikiran orang zaman sekarang. Mudah saja kita nak faham. Cuba kita tengok realiti orang pada zaman dulu. Pada zaman Nabi, bukan sahaja orang perempuan kahwin awal, orang laki-laki pun kahwin awal. Orang laki-laki pun kahwin awal pada zaman Nabi. Orang yang berharta, orang yang sudah keluarga yang terhormat, sudah mempunyai pendapatan, maka mudah saja mereka berkahwin. Antaranya Sayyiduna Abdullah ibn Amr bin al-As. Abdullah ibn Amr bin al-As itu seorang sahabat dan juga putera kepada seorang sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah sahabat, Amr bin al-As pun sahabat. Baik, berapa beza usia antara anak dengan ayah? 11 tahun. 11 tahun. Beza usia anak dengan ayah tu cuma 11 tahun. Maknanya Amr bin As tu kahwin umur berapa? Kalau kita kata dia kahwin tu cukup-cukup masa 10 tahun lah kita kata. Dia kahwin umur 10 tahun 3 bulan.
Kalau kita berpandu kan, tak ada masalah. Kalau orang laki-laki kahwin umur 10 tahun, orang perempuan kahwin umur berapa? Mesti lebih awal lagi. Dan begitu juga dibuat kajian oleh ramai orang-orang ahli ilmu bahawasanya anak-anak puteri-puteri Nabi SAW semuanya kahwin awal belaka, 9, 10. Siti Ruqayyah Ummu Kulthum dikahwin dengan suami yang pertama Utbah bin Abi Lahab sebelum dia bercerai, kemudian kahwin pula dengan Sayyidina Osman bin Affan juga pada usia yang dini, usia yang sangat-sangat muda. Jadi benda itu tidak menjadi isu pun pada zaman dahulu. Ada seorang pensyarah saya lupa namanya, orang putih tapi orang Islam. Jadi dia kata sebenarnya isu ni tak pernah dibangkitkan dalam sejarah. Kali pertama dibangkitkan pada tahun 1930. Bayangkan sejak daripada Nabi SAW zaman Nabi 570 Hijriah atau 570 Masihi sehingga tahun 1930, berapa ribu tahun dah baru orang membangkitkan isu ni. Sebab sudah berubah pola, orang manusia sudah mula kahwin lewat, maka dipertikaikan perkahwinan Sayyidatina Aisyah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Sayyidatina Aisyah ini telah mendapat kemuliaan yang sangat besar kerana dia satu-satunya isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikahwini oleh baginda dalam keadaan perawan, dalam keadaan selain daripada Sayyidatina Aisyah semuanya kat Nabi SAW berkahwin dengan perempuan ataupun wanita-wanita yang sudah kematian, suami janda. Jadi hanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sahaja yang dikahwini dalam keadaan dia itu sebagai anak dara. Dan dia mendapat tempat di hati Nabi SAW melebihi, mengatasi isteri-isterinya yang lain. Bukan kerana dia tu anak dara. Kita kena ingat sebab Nabi yang mengajarkan kepada kita awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat pengikat iman, sabda Nabi, sekuat-kuat pengikat iman kita kasih kepada seseorang itu kerana Allah, dan kita membenci seseorang itu pun kerana Allah. Kita bukan kasih dia kepada rupa parah dia kerana dia muda, kerana dia baik kepada kita, tapi kita kasih kepada dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita tidak suka kepada seseorang, bukan kerana ada sesuatu perkara yang bersifat peribadi, tapi kerana ada perkara yang bersifat hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak suka kerana hukum Allah, kita tak suka kerana dia menyalahi perintah Allah contohnya. Maka apabila kita melihat kepada baginda Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah ini paling dicintai kerana ada padanya banyak perkara-perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi orang yang paling tinggi mencintai manusia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana nafsu. Dan kita tengok benar sungguh sebahagian besar daripada hadis-hadis Nabi SAW itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Sebab Sayyidatina Aisyah oleh kerana dia tidak mempunyai anak. Dia tidak mempunyai anak sebelum Nabi SAW. Dia menumpukan sepenuhnya kepada Nabi. Dia menumpukan sepenuhnya khidmat dan juga perhatiannya kepada Nabi. Tidak seperti isteri-isteri Nabi yang lain. Isteri-isteri Nabi yang lain ada anak, ada lagi tanggungjawab, dah sudah lanjut usianya. Jadi Sayyidatina Aisyah itu sepenuh perhatiannya kepada baginda Nabi SAW. Sehingga kan kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah, aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi. Ketika Nabi nak berihram, saya yang pakaikan minyak kasturi ataupun kasturi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Payah ke nak pakai minyak wangi? Payah ke seorang lelaki ataupun seorang suami nak pakai sendiri minyak wangi? Tak payah. Tapi kenapa sampai begitu sekali? Sebab Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu anha, seorang yang sangat pandai melayan suami. Sangat-sangat memperhatikan. Kalau sampai minyak wangi pun dipakaikan, kita tidak hairan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disisirkan rambut juga oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan hairan kalau kita baca dalam suatu hadis, Siti Fatimah alaiha salam, puteri baginda sallallahu alaihi wasallam, diminta oleh isteri-isteri Nabi yang lain, wahai Fatimah, beritahu kepada Rasulullah supaya baginda itu meminta kepada para sahabat supaya mendatangkan hadiah-hadiah dan juga buah-buah tangan tu pada giliran isteri-isteri yang lain. Sebab sahabat-sahabat Nabi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang hati di rumah Siti Aisyah. Pada giliran Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang hati, tapi Nabi tidak cuai pada giliran isteri-isteri yang lain. Maka oleh kerana para sahabat tahu, mereka menghadiah, mereka memberikan buah tangan, mereka memberikan santunan kepada Nabi pada hari giliran Aisyah. Jadi isteri-isteri lain tak merasa. Isteri-isteri lain tak merasa, maka diajukan kepada Siti Fatimah, tolong beritahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah orang lain biar boleh juga merasa buah-buah tangan. Sebab zaman masa tu semasa yang payah. Maka Siti Fatimah kerana diminta oleh ibu-ibu ni, ibu-ibu isteri-isteri Nabi ni, maka pergilah dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mendengar perkataan daripada Siti Fatimah. Lalu baginda SAW bersabda, man ahabbani falyuhibbaha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kasih kepada aku wahai Fatimah, kamu kena kasih juga kepada Aisyah. Wahai Fatimah, kalau kamu kasih kepada aku sebagai ayahku, sebagai Rasulullah, kamu kasihlah juga. Hibbu abika wallahi. Siti Aisyah itu orang yang dikasihi oleh ayahanda kamu. Dikasihi oleh ayahanda kamu. Tapi supaya kita tak terlepas pandanglah, Siti Aisyah dengan bangganya kata, saya tidak pernah cemburu kepada mana-mana isteri Nabi yang lain. Saya tidak pernah cemburu kepada mana-mana isteri Nabi yang lain kecuali kepada Siti Khadijah. Kecuali kepada Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Dia kata sebab kerana Nabi sangat banyak sekali menyebutkan tentang baginda, tentang Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga satu hari aku datang rasa cemburu. Kata, kenapa Rasulullah asyik sebut dia saja, asyik sebut orang yang sudah meninggal dunia? Demi Allah, Allah Taala telah gantikan kepada Rasulullah dengan yang lebih baik. Cemburu. Orang dah meninggal dah, tengok sifat dia. Sebut pasal isteri yang lain di rumah isteri yang lain, mana boleh. Walaupun dah meninggal dunia. Jadi kena faham dah, siapa nak tu kena ambil kursus. Jangan sebut, tak boleh. Demi Allah, Allah Ta'ala telah gantikan dengan lebih baik. Maka Nabi SAW menjawab, demi Allah, Allah Ta'ala tidak menggantikan kepada aku yang lebih baik. Amanat bi idh kafara bin nas. Siti Khadijah itu beriman kepadaku ketika mana manusia lain kufur kepada aku. Ada orang boleh lawan macam Siti Khadijah. Siti Khadijah tu ummul mukminin zahir dan batin. Memang dia ibu orang-orang beriman. Daripada dialah semua datang orang beriman. Dia orang pertama beriman kepada Nabi SAW. Wa razaqanillahu minha biwalad, dan Allah Ta'ala kurniakan aku daripada dia 6 orang anak. Nak kata macam mana orang lain? Orang lain tak dapat anak 9 orang. Sebelah orang semua perempuan wanita yang dikahwini oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala jadikan zuriat keturunan Nabi daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kembali. Jadi Ummi Abdillah tu kunyah panggilan kepada Siti Aisyah. Adakah dia punya anak? Jawapannya mengikut pendapat yang masyhur,
yang kuat di sisi ulama hadis dan juga ulama sejarah, dia tidak pernah mempunyai anak dengan Nabi SAW. Tidak ada putera. Tidak ada putera. Jadi Ummu Abdillah ni panggilan dia anak ibu kepada Abdullah. Ini permintaan daripada Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak pakai kunyah, nak pakai gelaran juga. Sebab orang Arab kalau panggil nama ni mungkin biadab sikit. Aisyah, Aisyah tu biadab sikit. Siapa-siapa pun kita kena panggil dengan address dengan hormat. Jadi cara address dengan hormatnya ialah kita sebut gelaran ataupun disebutkan kunyah. Macam saya dulu kalau di Mesir, ada orang panggil saya Abu Hamad. Abu Hamad sebab nama saya Ahmad Fuad. Saya tak ada anak lagi masa tu. Tapi orang-orang Arab yang jenis kampung-kampung sikit, dia panggil Abu Hamad. Abu Hamad. Abu Hamad. Abu Hamad. Ada anak nama Hamdan sekarang pun. tapi memang orang Arabnya memang panggilnya begitu. Dia ada panggilan kunyahnya sebagai penghormatan. Jadi Siti Aisyah kata, ya Rasul, saya tak ada anak, saya nak juga orang panggil saya Ummi juga. Maka Rasulullah SAW kata, berilah, pakailah kunyah Ummu Abdillah. Sebab Abdillah itu anak saudara Siti Aisyah yang paling disayangi, anak kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, anak sulungnya Asma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, anaknya yang pertama namanya Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awam. Anak laki-laki pertama yang dilahirkan di Madinah. Orang Mekah anak laki-laki, orang Muhajirin, sahabat daripada kalangan sahabat yang pertama yang lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Ummi Abdillah. Hadis ini menceritakan salah satu perkara yang besar, masya-Allah. Tinggal lagi 5 minit sekejap lah. Perkara dalam agama Islam ini lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi ini, urusan baginda Nabi yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Apabila urusan itu sudah, agama Islam itu sudah lengkap, maka di sana Nabi SAW melarang kita mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru yang bukan daripada agama, mana perkara baru itu bukan daripada agama, maka dia tertolak. Maksud tertolak mana tidak diterima di sisi Allah. Kalau nak beragama, itu sudah berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau di situ perkara-perkara yang diadakan yang baru, itu bagaimana statusnya, bagaimana keadaannya. Maka kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu darbani. Perkara yang baharu itu dalam agama itu ada 2 bahagian. Al-muhdatsatu darbani, ma uhditha mimma wafaqatis sunnata wa ma uhditha mimma khalafatis sunnata. Ada yang terpuji, ada perkara baru yang terpuji. Ada perkara baru yang terpuji dan ada yang tercela. Baik, hadis ni dikata tertolak. Macam mana Imam Syafi'i dikeluarkan ada yang terpuji, ada yang tercela daripada hadis ni juga. Daripada hadis ni. Sebab hadis ini menerangkan kepada kita, man ahdatha fi amrina ma hadha ma laysa minhu. Sesiapa yang mencipta ataupun mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan daripadanya. Itu paling penting. Perkara yang bukan daripada agama. Maknanya ada benda baru yang sebahagian daripada agama, yang diambil daripada agama. Ya. Ada yang perkara baru yang bersalahan dengan agama. Jadi kata Imam Syafi'i, kuncinya kena rujuk kepada agama itu sendiri. Kita pelajari hukum hakam agama dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan ijma' dan dengan qiyas. Maka kalau bertepatan dengan Al-Quran,
bertepatan dengan as-sunnah, bertepatan dengan ijma', bertepatan dengan qiyas, maka itulah perkara baru yang mahmud, yang terpuji. Dan sekiranya bersalahan dengan Al-Quran, bersalahan dengan hadis, bersalahan dengan ijma', bersalahan dengan qiyas, maka itulah perkara baru yang tertolak. Jadi kembali kepada agama tu. Jadi pengukurnya ialah agama itu sendiri. Maknanya benda segala perkara baru dalam agama, segala perkara baru dalam agama dirujuk kepada agama. Sekiranya muafakat dengan agama, maka ia baik. Sekiranya ia bersalahan dengan agama, maka dia tertolak sebagaimana disebut dalam hadis ini. Daripada hadis. Jadi bukan semua lah bid'ah tu dalalahnya. Bukan semua perkara bid'ah itu tertolak belakang. Jadi orang yang pertama membahagikan perkara baru, perkara bid'ah ini kepada baik dan tidak baik ini ialah Sayyidina Umar Ibn Khattab sebelum Imam Syafi'i. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia melaksanakan solat tarawih secara berjemaah setiap-tiap malam dengan seorang imam, semayang solat tarawih tiap-tiap malam, bukan 10 akhir saja, tiap-tiap malam, mana malam ganjil, malam genap, semua dia buat. Satu, dia buat secara berjemaah, seorang imam tak tukar. Dan dia buat pula jemaah, orang perempuan sini, jemaah orang lelaki sini. Dua orang imam pada zaman Sayyidina Umar. Apabila dia buat begitu, dia kata ni'matul bid'atu hi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Mana yang kita buat sembahyang tarawih tiap-tiap malam tu sebaik-baik perkara bid'ah, kata Sayyidina Umar Ibn. Maknanya di situ bid'ah ada yang baik, ada yang tidak baik. Daripada mana? Daripada kepahaman para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Sebab itulah kata Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan cahaya kepada kuburnya Sayyidina Umar, kerana dialah yang memberikan cahaya kepada masjid-masjid kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan semua masjid umat Islam di bulan Ramadan pada setiap tahun, pada tahun 14, 42, 14, 43 sampai bila-bila pun dimakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Baik. Jadi Sayyidina Umar membuat garis dah, membuat pedoman kepada kita. Yang kedua, Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu membuat definisi. Dia buat definisi. Ada yang bertepatan dengan agama, ada yang bersalahan dengan agama. Maka yang bersalahan dengan agama itu kita tolak. Yang bercanggah dengan agama itu kita tak terima sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Baik, kalau benda itu bertepatan, kalau bahasa guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala, kalau masih dipayungi oleh Al-Quran, masih dinaungi oleh al-hadis oleh hadis Nabi, dan masih ada panduannya daripada ijma', maka itu bukan bid'ah, kerana dia masih dinaungi oleh ajaran agama berdasarkan hadis inilah, hadis yang kita baca ni. Baik, jadi bagaimana ulama berinteraksi dengan perkara yang baru dalam agama? Maka selepas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, datanglah Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dia memperincikan lagi pembahagian bid'ah, perkara-perkara bid'ah ini. Dia kata boleh dibahagikan oleh kerana hukum agama itu ada 5. Hukum hakam agama itu ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, dan ada yang haram. Maka perkara bid'ah juga terbahagi kepada 5 perkara bid'ah. Ada yang muafakat dengan agama sampai wajib. Ada yang wajib, katanya Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, dan ada yang haram. Baik, yang wajibnya macam mana? Macam perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membuku ataupun menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Disalin semula, diletakkan dalam satu mushaf. Perkataan mushaf itu bid'ah.
Mushaf itu tak ada pada zaman Nabi SAW. Yang adanya kepingan-kepingan kertas kulit lembu, kulit kunta dan juga pelepah-pelepah tamar. Ada disimpan, ada orang yang simpan sikit, orang tu simpan sikit, dan ada satu salinan yang ada orang yang punya salinan yang banyak. Bila usaha inisiatif dibuat mushaf, dia panggil mushaful imam, mushaf yang menjadi panduan kepada umat Islam semuanya, itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Ni wajib buat. Walaupun benda tu tidak dibuat oleh Nabi SAW, ini wajib. Benda bid'ah. Kemudian selepas pada zaman Sayyidina Abu Bakar dibuat pula ilmu titik. Dulu Quran tak ada titik pada zaman. Siapa dia pernah pergi ke Mekah, siapa dia pernah pergi tengok pameran di Masjid Nabawi tu, dekat Masjid Nabawi tu ada zoo, bukan zoo, ada muzium Al-Quran. Disebut bagaimana ni Quran pada zaman dulu tak ada baris. Kemudian zaman Khalil bin Ahmad baru ada baris. Kemudian orang ni buat titik. Jadi ada peredaran. Jadi semua tu benda baru dalam agama tu. Buat titik, buat baris, buat apa. Kemudian dituliskan kitab. Ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat Nabi daripada sahabat-sahabat Nabi dari tabi'in, pada masa dulu dia tak buat lagi bab-bab fiqh ni. Bab suci, ini bab untuk penjelasan ilmu ni. Kitab hadis pun tak ada dulu. Kitab hadis tu selepas pada kitab fiqh baru timbul. Jadi semua tu kata ulama fardu ain, bukan fardu ain, fardu kifayah, bid'ah sebenarnya. Benda tu benda baru. Benda baru, pembaharuan dalam agama, tapi benda yang wajib. Kalau yang wajib. Ada yang sunat. Ada yang sunat. Contohnya sunat disebut kita bersalam-salaman selepas sembahyang. Ada buat pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi itu bersalaman tu masa berjumpa. Masa berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan sama-sama lama tak berjumpa, maka dia bersalam dan selawat pada Nabi SAW. Baik, selepas sembahyang kita salam. Sekarang ni tak bagi. Sebab kerana penjarakan sosial. Tapi balik rumah salam juga. Tapi tidak dizahirkan sangatlah. Bukan kita nak melawan apa dak, memang itulah realitinya. Kita mengelak di tempat umum. Baik. Jadi bersalam lepas sembahyang ni dulunya tidak ada. Baik, bila dia buatnya barulah kediannya. Dia buat salam selepas sembahyang. Baik, salah kah? Tak salah. Dia masih lagi dalam naungan sunat, masih lagi dituntut. Jadi sembahyang luar masjid boleh? Boleh. Sembahyang dalam masjid tak boleh. Salam luar masjid. Jadi kita sistemkan. Okey, lepas sembahyang kita salam. Sunat. Ada yang harus. Harus tu maknanya tidaklah sampai dituntut dan tidaklah makruh. Apa dia? Makan lebih daripada makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang ni bid'ah. Ini bahkan kata Sayyidatina Aisyah, ini bid'ah yang pertama yang berlaku selepas Nabi wafat. Sebelum pada zaman Nabi kami tak pernah makan sampai kenyang. Kami berhenti sebelum kenyang. Baik, hukumnya haram ke? Tak haram. Makruh ke? Tak. Makruh tu kalau tiap-tiap hari kenyang. Tapi kalau sekali-sekala tu dia panggil bid'ah yang harus. Allah. Bid'ah juga harus lagi. Makruh dihiaskan masjid. Dihiaskan masjid dengan hiasan-hiasan yang mempersonakan. Jadi kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Osman meninggikan menara masjid. Orang tanya, apa ni Osman? Kamu tinggikan menara masjid. Ni tidak dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu jawabnya Sayyidina Osman, rumah kamu tinggi, rumah Allah rendah. Rumah kamu makin besar makin tinggi, rumah Allah Ta'ala makin kecil. Sebab rumah orang yang makin besar dah, maka Sayyidina Osman beli tanah, ditinggikan buat menara, dan juga itu dan ini. Juga azan yang pertama Jumaat tu masih lagi dikira sunat, bukan makruh. Dia masih dikira sunat, dibuat oleh Sayyidina Osman juga. Jadi yang makruh tadi, dihiaskan masjid dengan apa dia ni,
dengan apa, dengan harta yang harus, dengan harta yang mubah, bukan harta wakaf, bukan harta apa, dihiaskan masjid sehingga terpesona. Kalau di masjid di Turki, mula-mula Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Turki, bila dia masuk ke Istanbul ataupun dia masuk ke Istanbul, Konstantinopel, dia beli masjid apa, gereja Hagia Sophia. Dibeli, dokumennya masih ada sekarang. Dibeli dan diubah jadi masjid. Jadi asalnya gereja, dibeli. Jadi Sultan Ahmad yang datang selepas Sultan Muhammad, kata orang duk kagum sangat dengan gereja Byzantine ni yang diubah jadi masjid. Dia kata sebenarnya orang Islam pun boleh buat juga masjid yang lawa. Maka dia pun buat masjid biru. Masjid biru, Masjid Sultan Ahmad tu di Turki. Siapa dia pernah pergi Turki, itu dibuat semata-mata nak menyaingi Hagia Sophia. Niatnya wallahu a'lam lah, memang niatnya untuk berbangga dengan kebolehan umat Islam. Kalau mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala lah kepada dia. Tapi kalau tak perlu makruh. Sebab orang-orang pergi Turki beritahu, Ustaz, Hagia Sophia dengan Masjid Sultan Ahmad tu bezanya satu taman je. Satu taman saja. Satu taman, mana dekat sangat. Jadi yang ni pulawa, yang ni pulawa. Jadi ada unsur-unsur nak menunjuk-nunjuk sikit tu. Wallahu a'lam lah niatnya macam mana, kita serahlah kepada Allah. Tapi asalnya diindahkan masjid tu begitu rupa sekali, hukumnya makruh walaupun sebuah masjid. Jadi kenapa sebut yang masjid yang jauh-jauh, tak sebut masjid tempat kita? Tak apalah tu. Kita sebut masjid yang jauh-jauh. Lepas tu faham-faham lah masjid tempat kita ni pun. Baik, yang tu yang makruh. Yang haram, kalau dia buat apa sahaja. Jadi dia disebut oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, itu contohnya bercakap dalam perkara-perkara akidah yang tidak diutarakan oleh Nabi SAW. Perbahasan mengenai apa dia ni, Qadariyah, Jabariyah, akidah yang disebut perkara-perkara bid'ah itu yang muncul selepas kewafatan Nabi. Qadariyah, Jabariyah ni dia timbulnya daripada kalangan umat Islam, perkara-perkara akidah. Maka katanya inilah yang disebut, kata Al-Imam Al-Baihaqi pun, inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah, setiap ajaran sesat tu yang baru timbul selepas daripada Islam itu, selepas daripada Nabi wafat, itu bid'ah. Jadi di sekarang ni, zaman kita ni, orang mempertikaikan bid'ah itu dan ini. Kadang-kadang dia tidak ambil benda yang disepakati. Apakah benda yang disepakati bid'ah? Ajaran sesat. Apa sahaja ajaran sesat yang menyalahi sunnah Nabi SAW, menyalahi ajaran Nabi SAW, itulah bid'ah yang sesat. Tapi kalau maulid Nabi, tahlil malam Jumaat, baca Yasin di kubur, baca Quran di kubur, tu ada perbincangan dari segi ulama fiqhnya, dan ada sandarannya lagi daripada Quran dan juga hadis Nabi, bukan daripada amalan ulama. Jadi alhasil kita sibuk dengan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh ulama, kita meninggalkan perkara yang disepakati oleh ulama. Dan kita akhirnya balah dalam masjid, bukan masjid ni lah, masjid lain. Sama-sama ahli jemaah, yang itu jadi tak mesra. Dipertikaikan itu dan ini, baca Yasin dipertikaikan, orang nak buat maulid, nak selawat sambil berdiri dipertikaikan. Jadi benda-benda lagu tu memang menghabiskan waktu, dan mensia-siakan usaha. Banyak lagi perkara yang lebih patut kita buat di samping perkara tu. Jadi hadis ni menjelas kepada kita tentang bid'ah, perkara baharu dalam agama. Apakah yang muafakat dengan agama, itulah yang diterima. Yang bersalahan dengan agama, itulah yang tidak diterima. Itu yang ditolak ataupun tertolak. Jadi yang tertolak itu perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Tapi perkara-perkara makruh tidak termasuk benda yang wajib ditinggalkan. Begitu juga yang diterima itu sama ada yang wajib, yang sunat, yang haruh,
dan juga dikira juga perkara yang makruh, masih lagi berada dalam daerah yang diterima, mana tidak diingkari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.